like Chanel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, kami akan membincangkan tentang agama Hindu. Sebelum kami mengulas lebih mendalam lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya dengan video ini. Perkataan Indo berasal dari perkataan Sindhu, iaitu nama tempat tamadun kaum India bermula. Penduduknya digelar Sindhu dan lama-kelamaan ia berubah menjadi Hindu. Hinduisme bahasa Sanskrit Dharma Sanatana, iaitu yang bermaksud abadi, juga dikenali sebagai Dharma Vaidika, Veda, iaitu satu agama atau falsafah yang berasal dari benua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran. Agama tertua yang diketahui di dunia dan tidak dapat mengenal pasti pengasas-pengasasnya atau di mana wujudnya agama tersebut atau benda suci yang utama masih lagi menjadi tanda soal. Perkataan Veda berasal daripada perkataan Sanskrit. Ved bermaksud untuk mengetahui dan ia merujuk kepada seluruh himpunan ilmu esoterik dan rohani mengenai nilai-nilai kerohanian abadi yang ditemui oleh golongan rishi, iaitu orang-orang alim dan mistik semasa meditasi. Tradisi Hindu memberikan Veda kedudukan tertinggi dalam kalangan semua sumber ilmu dan kitab-kitab suci lain. Oleh itu, Veda dianggap sebagai sumber utama dan asas Hinduisme. Semua kitab-kitab lain mendapat inspirasi dan otoritinya daripada Veda. Dalam kata lain, Veda adalah kitab Hindu yang paling tertua. Veda juga dinamakan sebagai Surti yang bermaksud sesuatu yang didengar. Ini kerana Veda diturunkan secara generasi ke generasi secara lisan. Masyarakat Hindu purba menggunakan kaedah lisan untuk pengajaran. Oleh itu, sebenarnya Veda bukan hanya setakat sebuah kitab suci tetapi juga himpunan ayat-ayat suci. Dengan peredaran masa, ayat-ayat suci ini dikumpul dan disusun kepada 4 bahagian yang dikenali sebagai Rig, Sama, Yajur dan Atharva Veda. Proses penyusunan semula ayat-ayat suci ini dilakukan oleh Krishna Dwaipayana yang juga dikenali sebagai Veda Vyasa. Rig Veda adalah wahyu yang paling pertama diturunkan dan ia juga merupakan wahyu yang paling tertua. Rig Veda berisikan nyanyian-nyanyian pujaan terdiri daripada 10.552 mantra dan terbahagi kepada 10 mandala. Mandala 2 sehingga mandala 8 menguraikan tentang wahyu, juga menyebutkan Sapta Rishi sebagai penerima wahyu. Wahyu Rig Veda dikumpul atau dihimpun sebagai Rishi Pulaha. Yajur Veda adalah Veda yang terdiri atas mantra-mantra dan sebahagian besar berasal dari Rig Veda. Keseluruhan mantranya berjumlah 1.975 mantra. Yajur Veda terdiri atas 2 aliran, iaitu Yajur Veda putih dan Yajur Veda hitam. Wahyu Yajur Veda dihimpun oleh Rishi Vaisampayana. Sama Veda merupakan kumpulan mantra dan memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan. Sama Veda terdiri dari 1.875 mantra. Wahyu Sama Veda dihimpun oleh Rishi Jaimini. Atharva Veda adalah kumpulan mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharva Veda terdiri dari 5.987 mantra yang juga banyak berasal dari Rig Veda. Atharva Veda mempunyai doa-doa untuk kehidupan seharian seperti mohon kesembuhan dan lain-lain. Wahyu Atharva Veda dihimpun oleh Rishi Sumantu. Terdapat banyak ajaran dan kepercayaan daripada agama Hindu. Sebagai contoh, penganut agama Hindu ini percaya akan Tuhan mereka hanya satu. Selain itu, asas nyawa yang ada dalam semua kehidupan termasuk binatang adalah sama. Seterusnya, mereka percaya Tuhan yang menentukan semua yang berlaku di sekitar mereka. Malahan, bagi mereka, Tuhan yang memerintah dan mengoperasi alam ini. Di samping itu, 3 dewa yang diberi keutamaan adalah Brahma, pencipta, Vishnu, penjaga dan Shiva,
manusia akan hidup berulang kali sehingga semua karmanya selesai. Sementara itu, kehidupan yang hidup di dunia ini bermula dari 1 akal sehingga 6 akal. Pada masa yang sama, kitab suci agama Hindu ada 4 yang digelar Veda, Rig, Sama, Yajuj dan Atharva. Tambahan pula, orang yang hidup mengikut Veda digelar Vedandi. Akhir sekali, setiap kehidupan sama ada manusia ataupun binatang mempunyai hak untuk hidup di dunia ini. Seterusnya ialah Pancasrada, iaitu keyakinan yang ada dalam agama Hindu. Di sini terdapat 5 keyakinan yang diamalkan oleh agama Hindu. Yang pertama ialah keyakinan terhadap Brahman, iaitu Viditatwa. Yang kedua ialah keyakinan terhadap Atman, iaitu Atman Tatwa. Yang ketiga ialah keyakinan terhadap Karmapala, iaitu Karmapala Tatwa. Yang keempat ialah keyakinan terhadap Samsara. Dan yang kelima ialah Moksha Tatwa. Dalam ajaran agama Hindu, mereka diajar tentang keyakinan kehadiran Brahman, iaitu Tuhan. Ini bererti bahawa umat beragama Hindu sangat meyakini keberadaan Tuhan. Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Esa dan Maha segala-galanya. Tuhan yang Maha Kuasa disebut juga Hyang Widi, iaitu Brahma. Yang kedua, keyakinan terhadap Atman, iaitu Atman Tatwa. Dalam ajaran agama Hindu, mereka meyakini bahawa keberadaan Atman yang biasanya disebut sebagai roh suci. Ini menyebabkan manusia itu hidup. Atman bersifat sempurna dan kekal abadi. Ini bererti bahawa umat beragama Hindu sangat meyakini keberadaan Atman ataupun dipanggil roh suci. Yang ketiga ialah meyakini terhadap Karmapala, iaitu Karmapala Tatwa. Dalam ajaran agama Hindu, mereka meyakini bahawa keberadaan Karmapala, iaitu karma bermaksud perbuatan dan pahala itu bermaksud sesuatu perbuatan. Ini bererti bahawa umat beragama Hindu sangat percaya terhadap hukum hakam mereka. Yang keempat ialah keyakinan terhadap samsara. Dalam ajaran agama Hindu, mereka meyakini bahawa adanya kelahiran kembali. Kelahiran kembali atau reinkarnasi ini kerana roh yang akan kembali kepada Tuhan haruslah dalam keadaan yang suci. Istilah dalam agama Hindu ini mereka dipanggil juga Purnabawa Tatwa, iaitu kelahiran yang berulang-ulang kali. Yang terakhir ialah Moksha Tatwa. Dalam keyakinan umat Hindu, Moksha Tatwa ini merupakan suatu keadaan di mana jiwa mereka sangat tenang dan menikmati kebahagiaan. Ini kerana mereka tidak lagi terikat oleh bermacam bagai nafsu. Pada saat mencapai keadaan moksha, jiwa terlepas dari siklus reinkarnasi sehingga jiwa tidak lagi menikmati suka duka dunia. Oleh kerana itu, moksha menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Seterusnya, kepercayaan agama Hindu. Terdapat 3 kepercayaan agama Hindu, iaitu Shaivisme, Vaishnavisme dan juga Sikhisme. Pertama sekali, Shaivisme, juga dikenali sebagai Saiva ataupun Shaivisme, yang merupakan suatu mazhab utama agama Hindu. Mazhab ini mengagung-agungkan Shiva sebagai Tuhan Maha Esa. Penganut-penganut mazhab ini dikenali sebagai Saivam, Saivas atau Saivarkat. Meskipun pada mulanya Shaivisme mungkin telah wujud sebagai suatu kepercayaan dan cara pemujaan Shiva yang ringkas, lama-kelamaan ia telah berkembang dan menjadi beberapa mazhab-mazhab kecil yang berbeza. 6 mazhab-mazhab Shaivisme ialah Kalamuka, Kapalika, Shaivisme Kashmir, Pasupaska, Saiva Siddhanta dan Vira Shaivisme atau Lingayat. Seterusnya, Vaishnavisme. Vaishnavisme adalah suatu mazhab agama Hindu yang menyembah Maha Vishnu sebagai Tuhan Maha Esa. Sistem ini dikenali sebagai Bhagavatamata. Proses penyusunan agama Vaishnavisme ini secara sistematik bermula dengan bahagian Narayana dalam epik Mahabharata. Sumber-sumber asal lain ialah Bhagavad Gita, Vishnu Purana, Bhagavata, Pancharata, Vaisnasa Agamas serta Narada Bhakti Suttas dan Sandilya Bhakti Sutra. Suatu perkembangan penting dalam evolusi Vaishnavisme perlu diberikan perhatian. Meskipun Sri Krishna disenaraikan sebagai avatara ke-9 Dasavatara, secara beransur-ansur Sri Krishna telah mendahului semua avatara lain dan menjadi sama dengan Vishnu Narayana. Maka Dasavatara juga disebut sebagai avatara Sri Krishna. Demikian, kultus Sri Krishna bersatu dengan Bhagavatamata oleh kerana Sri Krishna atau Krishna Vasudeva berasal daripada puak Satvata dalam bangsa Yadu.
Agama ini juga dikenali sebagai Sarvata-mata. Akhir sekali, Sikhisme juga dikenali sebagai agama Sikh adalah sebuah agama monoteistik yang diasaskan mengikut ajaran Guru Nanak dan 9 orang guru lain di Punjab, India pada abad ke-15. Agama Sikhisme adalah agama kelima terbesar di dunia dengan lebih daripada 23.5 juta penganut. Nama anutan ini yang didasarkan perkataan Sikh dipercayai datang daripada bahasa Sanskrit, baik melalui kata sisya bermakna murid atau pelajar atau siksa yang bermaksud arahan. Kepercayaan utama orang Sikh adalah keyakinan dalam wahai guru yang digambarkan menggunakan simbol suci Ek Onkar, iaitu Tuhan Universal. Sikhisme menggalakkan meditasi yang berdisiplin di bawah nama dan mesej Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Agama ini juga menggambarkan Tuhan melalui konsep yang tidak mengandungi antropomorfisme. Penganut agama Sikh dikehendaki mengikut pengajaran 10 orang guru Sikh bersama dengan kitab suci yang bernama Guru Granth Sahib. Kumpulan penulisan 6 daripada 10 guru Sikh tersebut dan mengandungi karya-karya yang ditulis oleh orang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan agama. Teks dalam Guru Granth Sahib telah didekri dan ditulis oleh Guru Gobind Singh, guru yang ke-10 sebagai guru Khalsa Pen yang terakhir. Sri Guru Granth Sahib yang pertama yang telah ditulis oleh Guru Gobind Singh masih wujud di India sehingga masa kini. Tradisi dan ajaran agama ini berkait rapat dengan sejarah masyarakat dan budaya Punjab. Kebanyakan orang Sikh tinggal di Punjab sebelum pemisahan India dan Pakistan. Jutaan orang Sikh tinggal di wilayah Punjab di Pakistan. Dan larangan oleh agama Hindu, iaitu umat Hindu dikenal taat dan disiplin dalam menjalankan ajaran agamanya, terutama yang berkaitan dengan ritual yatya, sehingga walaupun relatif tidak menguasai landasan tattwa janaya seperti teologi dan fisiologinya, umat Hindu merasa mantap dan penuh keyakinan melaksanakan kewajipan ritualnya. Penyebabnya adalah kepatuhan kepada adagium Guten Tuwon yang biasanya disertai anak kalimat Nak Mula Berkata. Memang sudah demikian adanya, sehingga umat tinggal melaksanakan kewajipan ritual itu tanpa perlu bertanya, apalagi mempertanyakan landasan. Konsekuensinya, kebanyakan umat Hindu relatif avidya, iaitu awam pengetahuan dalam hal pemahaman tattwa filsafat, tetapi disiplin dalam hal melaksanakan ritual upacara. Kondisi keawaman pengetahuan itu semakin ejek dengan adanya sesanti ajawera yang dipahami sebagai bentuk larangan mempelajari atau mendalami ajaran agama. Jika larangan itu dilanggar, konon katanya akan menyebabkan orang bisa inggu, iaitu galau, yang apabila dibiarkan lama-lama bisa bodoh, gila. Padahal, jika diselami sejatinya ajawera itu adalah konsep pembelajaran yang memberikan tuntunan kepada umat Hindu bahawa jika belajar atau mendalami ajaran agama diwajibkan untuk tidak mabuk atau sombong lantaran merasa telah pintar menguasai ajaran agama. Inilah kondisi dilematis konsep ajawera, berada di antara larangan dan tuntutan. Kesimpulannya, agama Hindu merupakan agama ketiga yang terbesar di dunia setelah agama Kristian dan Islam. Agama Hindu merupakan percampuran antara kepercayaan dan agama yang dibawa bangsa Arya dengan kepercayaan bangsa Dravida atau bangsa asli India. Hindu lebih merupakan suatu cara hidup daripada kumpulan kepercayaan dan memiliki banyak sekali Tuhan ataupun dewa. Sekian sahaja perbincangan kami dan perbincangan kami dalam video ini. Terima kasih atas masa yang diluangkan dan kami harap video ini dapat membantu daripada segi pembelajaran ataupun pengetahuan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Sorry, it's DJ.